Kenapa ustaz mak saya kan lagi dia berusia lagi nyanyuk dia? Kita sebut demikian. Kenapa nak buat macam mana ustaz? Jangan bagi nyanyi. Tak, kita jawab. Itu satu cara Allah nak kafarah dosa dia yang lampau dalam hidup. Bila dia ni semakin dia nyanyuk, kita pula kena jaga dia. Maknanya apa dia? Allah nak kafarahkan dosa dia, Allah nak naikkan darjat kita. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai satu perjalanan yang kita akan lalui di hadapan kita nanti, iaitu yang disebut dengan kematian. Dalam hidup kita ini, kita tak selama-lamanya hidup di atas dunia ini, tetapi kita kena faham kita akan sampai juga masa untuk kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Tatkala mana kita dipanggil menghadap depan Allah, maka kita tidak akan bawa segala apa yang kita ada atas dunia ini. Yang kita bawa ialah yang disebut dengan amalan, baik harta kita, baik pangkat kita, baik apa sahaja pun yang ada pada kita ni, semuanya kitanya tinggal di atas dunia ini. Manakala kita perlu bergerak kepada yang disebut dengan alam yang ketiga. Alam ketiga dalam hidup kita ni dipanggil alam barzah. Alam barzah ni alam yang jauh lebih besar daripada alam dunia yang kita sekarang berada, alam fana. Alam fana ni dipanggil alam yaumul amal. Hari ni hari yang kita diminta supaya kita buat amalan. Manakala sekejap lagi yaumul jaza, hari yang kita akan dibalas. Dia beza. Bila kita hidup di atas dunia ni, kita diminta supaya buat sebanyak mungkin amalan. Wa kulik malu, buatlah amalan-amalan kamu, dia banyak. Atas dunia ni, kalau orang tanya kita berlumba berkejaran untuk apa? Kalau kita jawab berkejaran untuk memperbanyakkan amalan. Yang ni kita kena sentiasa ada pada diri kita. Anda pernah sebut pada jemaah kan, atas dunia kita ni ada 2-3 benda yang kita kena dapat sebelum kita menghadap depan Allah. Yang pertama, kita kena dapat hidayah. Hidayah ni mesti sentiasa kita dapat. Hidayah ni maksudnya bimbingan Allah. Allah bimbing kita dan Allah bawa kita supaya kita taat pada perintah dia. Yang ni yang mesti kita dapat dalam hidup kita. Sebab tu tiap-tiap kali mana kita solat, kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami ke jalan hidayah kamu ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup atas dunia ni, biar kita banyakkan amalan. Amalan ni biar kita dapat amalan-amalan yang soleh, yang sentiasa kita buat dan kita sentiasa kita lakukan dalam hidup kita. Yang ni yang kedua. Sebab nak buat amalan ni tak mudah. Dia jadi payah untuk kita nak buat amalan dalam hidup kita. Dua, yang ketiga, waktu mana kita hidup atas dunia ni,
kita kena dapat yang disebut dengan keberkatan rezeki. Dalam hidup kita ni biar diberkati, segala benda yang kita buat biar berkat. Berkat ni apa dia? Yang disebut dengan sesuatu yang sikit tetapi dirasakan banyak, sesuatu yang sempit tetapi dirasakan luas. Ni dipanggil berkat. Dalam hidup kita ni biar kita dapat keberkatan dalam hidup kita ni. Dalam hidup kita, kita bukan nak rumah besar, tapi kita nak rumah yang berkat. Kita bukan nak jawatan yang hebat, tapi kita nak jawatan yang berkat. Kita bukan nak pakaian yang cantik, yang mahal, berharga, tak, tapi kita nak pakaian yang berkat. Kita bukan nak makanan yang sedap, tapi kita nak makanan yang berkat. Itu dipanggil beza kita dengan mereka tadi. Orang yang tidak mukmin, dia fikir di sudut, dia nampak cantik, dia nampak kenyang, dia nampak luas, dia nampak yang tu. Tapi kita tak nampak yang tu. Orang mukmin dia kena dapat berkat dalam hidup dia. Yang aku penting duit, bukan nak duit banyak, tapi nak duit berkat. Buat apa duit banyak tapi hujung bulan termenung je kita ni. Ni duit banyak ni. Biarlah kita ni dalam keadaan yang harta benda tak banyak tapi berkat. Berkat dalam hidup ni satu keutamaan dalam kehidupan kita. Ini dipanggil keberkatan. Yang keempat, biar kita dapat dalam hidup ini kerahmatan, dipanggil rahmat. Rahmat ni maknanya belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah untuk diri kita. Biar Allah kasihan pada kita. Biar Allah ni, walaupun kita ni tidak dikenali, walaupun kita ni tidak glamour, walaupun kita ni tidak jadi selebriti, walaupun kita ni tidak ada pengaruh yang hebat, tapi di sisi Allah, Allah rahmat kita. Rahmat ni benda yang perlu ada dalam kehidupan. Ulama bincang panjang lah macam mana nak suruh dapat berkat, macam mana nak suruh dapat rahmat. Tapi anak nak sebutnya, dalam hidup kita ni biar kita dapat rahmat Allah. Rahmat Allah ni perlu dalam kehidupan kita. Yang kelima, kita kena dapat dalam hidup kita ni yang disebut dengan keampunan Allah, maghfirah dipanggil. Keampunan Allah dalam hidup kita ni, kita hidup biar Allah ampunkan dosa kita. Kerana hidup kita ni, sepanjang kita hidup ni ada je dosa kita buat. Dosa apa dia? Dosa, kalau tak buat dosa zahir, kita buat dosa batin. Dosa batin ni ramai orang kita terlibat. Dosa zahir boleh jadi kita samat, kita tak buat, mencuri barang orang tak ambil. Kemudian kita ni tak ada pada diri kita ni nak buat benda yang nak khianat pada orang, tak ada. Yang zahir ni tak ada, tapi batin ada. Kita ni boleh jadi kita ni tak buat benda-benda yang zahir ni, tapi yang batin biasa kita buat. Dosa apa dia yang paling senang kita buat? Dosa prasangka. Nak sebut banyak kali yang ni. Dosa prasangka ni satu dosa yang senang kita buat dalam hidup itu. Tengok kereta lalu dalam kawasan taman kita mula prasangka, kereta ni tak pernah nampak ni, kita sebut ni nak mencuri rumah mana ni, kita sebut. Kita mula jadi prasangka. Senang kita nak prasangka ni, mudah. Dalam hidup kita ni, kita bangun daripada tidur je, kita tengok muka suami kita, tengok muka pasangan hidup kita, hidup lagi dia ni, kita sebut demikian. Maknanya dalam hati kita je kita tak lapas pun, tapi dalam hati itu kita mula, ni dipanggil dosa. Dosa-dosa ni jangan kita biar dalam hidup kita. Kalau kita biar, dia akan memusnahkan masa depan lepas pada kita menghadap depan Allah. Lalu benda apa yang macam mana kita nak suruh jangan lekat dosa ni pada diri kita, minta ampun. Satu, diajar supaya minta ampun pada Allah ni sebanyak 70 kali sehari. 70 kali sehari. Rasulullah sebut, inni atubu ilallahi aktsara sab'ina marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Ini dalam hidup kita. 5, yang keenam, dalam hidup ni benda apa yang kita perlu dapat? Dapat ilmu biar banyak. Ilmu kita ni biar banyak. Setiap hari menambah ilmu. Bukan menambah harta, tetapi menambah ilmu. Di antara menambah harta dan menambah ilmu, mana lebih kena utama? Menambah ilmu. Kerana menambah harta, lagi kita guna, lagi hilang. Tapi menambah ilmu, lagi kita guna, lagi banyak ilmu kita dapat. Ini beza. Dengan ada ilmu, kita mendapatkan harta. Kita dapat harta. Dapat harta, tak semestinya kita dapat ilmu. Ada orang yang ada harta, tapi
dalam hidup dia, dengan harta dia tu menjahilkan hidup dia. Ada juga jadi demikian. Tapi hidup ini bila kamu ada ilmu, kamu tak perlu nak jaga, ilmu tolong jaga kamu. Tapi bila kamu ada harta tu kamu terpaksa jaga, letih dalam kamu nak jaga harta kamu dibandingkan bila kamu ada ilmu. Oleh demikian kamu dalam hidup ni setiap hari biar menambah ilmu, tiap-tiap hari menambah ilmu. Paling tidak 3 hari sekali mesti belajar. Ilmu pada diri kita ni disebut dalam kitabnya Imam Fathul Muwassali, dia sebut 3 hari sekali je. 3 hari sekali kita belajar. Alaisal marid idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut, disebut. Tidakkah orang yang sakit itu kita jangan bagi makan, jangan bagi ubat, jangan bagi minum, lama-lama dia akan mati. Lalu katanya anak murid dia jawab, qalu bala, ya akan mati. Kadzalika qalb, demikian juga dengan hati. Hati ni idza muni'a anhu al-ilmu wal hikmatu salasatu ayyam. Ilmu ni, hati ni kalau kamu tak bagi makan pada dia 3 hari 3 malam je, 3 hari 3 malam je, yamut, mati terus hati kita ni jadi keras terus. Para hadis kan nak suruh senang, cuba cek kita baca Quran kan. Kita ni biasa baca Quran, kita berhenti baca Quran 3 hari 3 malam je, baca balik gagap, kita gagap balik, kita baca. Kenapa kita baca lepas 3 hari 3 malam kita berhenti je, kita baca semula tu dah ada yang tak kena. Kerana apa dia? Kerana kita tidak sentiasa membaca Al-Quran untuk menambahkan ilmu. Demikian juga ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain ni para hadis kan biasa buat kek. Misal contoh yang lain, biasa kita ni buat kek, kemudian kita berhenti buat kek selama setahun. Misal contoh, tak buat kek selama setahun, kita gantung mesin-mesin kek tersebut. Misal contoh, kita tak buat, kita buat balik lepas pada sebut, kita jadi kekok lah kita je tak ingat. Ni nak sebut tu buat kek, apatah lagi yang namakan dengan apa dia, apatah lagi dengan ilmu-ilmu agama yang lain. Ilmu agama ni dalam 3 hari mesti belajar. Kenapa? Nak suruh menambah ilmu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau setiap hari itu terbit matahari tanpa aku menambah ilmu baru pada aku pada hari tersebut, fala burikalah, tak ada keberkatan langsung dalam hidup ini. Ni Rasulullah sebut demikian. Sebab tu macam mana kita nak tambah ilmu ni? Baca Quran. Baca Quran akan menambahkan ilmu. Banyak lagi lah alim ulama sebut, baca hadis Rasulullah, belajar hadis Rasulullah menambahkan ilmu. Para hadis kan baca buku-buku agama. Jangan rajin baca Facebook je, jangan. Tapi tiap-tiap hari kita ni baca buku-buku agama. Banyakkan buku agama kita baca, kita akan menambahkan ilmu baru, ilmu yang banyak, lautan ilmu yang luas yang kita akan rasa dengan ilmu dalam hidup kita. 6, yang ketujuh, dalam hidup ini kita mesti dapatkan keikhlasan. Dalam hidup ni biar kita ni sentiasa ikhlas. Belajar untuk jadi ikhlas. Susah, tak mudah jadi ikhlas. Datang belajar ikhlas, yang mengajar mesti jadi ikhlas, berumah tangga biar jadi ikhlas, suami isteri. Kemudian apa dia? Berjiran ikhlas, kita berjiran dengan jiran kita. Kemudian semua benda yang kita buat belajar untuk menjadikannya Allah. Semua kita buat kerana Allah. Jangan kita ni buat tidak jadi kerana Allah. Ikhlas ni kalau kita nak sebut, makna ikhlas tu apa dia? Aku buat hanya untuk Allah. Segala benda yang aku lakukan semuanya untuk Allah. Yang menyebabkan kita ni bila kita ikhlas, kita sentiasa bersemangat dalam hidup kita. Kita tak akan pudar dalam hidup kita. Kekuatan dipanggil. Siapa yang buat kerja kerana Allah, dia akan sentiasa meningkat dalam hidup dia. Ini kekuatan yang Allah jadikan pada diri seseorang. Kemudian dalam keadaan yang sebegini, kena ikhlas kita ni, kita tak putus asa dalam hidup kita. Kerana apa dia? Kekuatan keikhlasan dalam jiwa kita. Dan ikhlas ni lah yang dipanggil, yang dalam hidup kita ni kita akan bersemangat sepanjang masa dalam hidup. Tak ada kita, saya bukan buat kerana orang, saya buat kerana Allah, semata-mata mengharap keredaan Allah. Kalau kita buat kerana orang, kita akan menyesal. Banyak kita akan putus asa. Masak je, misal contoh, anda biasa buat contoh yang ni. Kita masak, ibu-ibu masak,
Bila ibu-ibu masak, orang tanya kenapa masak? Suami nak makan, kita sebut. Anak-anak nak makan. Sampai siap je masak, kita pun telefon suami kita, bang, baliklah, ni masa dah masak dah siap dah. Suami kita kata, ya nak balik. Kita pun hidang, kita hidang. Siap je kita hidang, kita telefon balik suami, bang, dah siap dah hidang, abang baliklah. Dia pun jawab, Allah, abang ada meeting lah. Dia sebut, abang ada meeting lah. Meeting pula penting. Agak-agak macam mana perasaan itu? Setengah-setengah orang tu dihempah terus telefon, menyampah aku orang tua ni. Meeting. Dia kata, kalau dia buat kerana suami dia buat suami dia akan jadi frust. Dalam hidup kita akan jadi kecewa. Tapi bila suami kita sebut tak boleh balik dah, ada meeting dah, misal contohnya, kita pun sebut alhamdulillah, kita dah siap dah masak, kita dah tunaikan tanggungjawab kita dah buat dah kerana Allah. Tak ada pun perasaan kecewa dalam hidup kita. Kita ni tidak akan kecewa kalau kita buat kerana Allah. Tapi kalau kita buat kerana orang, kekecewaan itu datang. Sebab tu Islam, sepanjang kita hidup atas dunia ni, kita kena jadi ikhlas. Kalau kita tak jadi ikhlas, maka kita ni akan banyak tak selesa dengan orang tu, tak selesa dengan orang ni, tak puas hati dengan orang tu. Banyak je dalam hidup kita jadi demikian. Oleh demikian, Islam dia nak suruh, bila hidup ni, biar kamu dapat keikhlasan. Tu dia panggil demikian. Dan yang akhir sekali, sepanjang kita hidup ni, biar kita dapat satu benda yang kita sedang tunggu. Apa dia? Husnul khatimah. Para hadirin sekalian, semua yang saya sebut tadi, kita akan melalui ujian. Nak sebutnya, semua benda yang tadi, nak belajar akan melalui ujian, nak jadi ikhlas akan melalui ujian. Semua tersebut Allah kumpulkan satu masa je. Bila mati menjadi kafarah bagi hidup orang mukmin. Bila kita meninggal dunia, habis segala-gala yang kita buat tadi. Lalu kita bawa yang kita lakukan tadi, sama ada ilmu, sama ada keikhlasan, sama ada keampunan, kita bawa lepas pada kita mati. Yang inilah tajuk yang kita bincang ni. Mati ni merupakan kafarah bagi seorang muslim. Itu yang kita kena faham. Bila kita meninggal dunia, orang mukmin bila dia menghadap depan Allah, saat mana dia sudah menghabiskan segala bebanan hidup atas dunia untuk dia bawa segala ganjaran di akhirat nanti. Itu cara Tuan kita ni sebut. Kita kena ingat, bila orang tu mati, orang mukmin ni mati, dia sedang menghabiskan segala keperitan hidup. Hidup atas dunia ni kan penat, banyak ujian. Bila kita menghadap depan Allah, satu nikmat yang kita dapat, nikmat yang bila kita mati kita akan rasa gembira. Kenapa? Kita berjumpa balik ganjaran-ganjaran tadi. Ganjaran yang kita buat ni di atas dunia ni tak nampak. Di dunia ni semayang, orang tanya kita, semayang dapat apa? Orang tanya demikian. Orang tanya kita, datang dengan ceramah tiap-tiap minggu, dapat apa? Dia sebut dah nak datang ceramah, lalu pula tabung derma, dia sebut demikian. Kita sebut kita dapat pahala, kita sebut. Dia tanya balik, pahala bagaimana? Pahala yang bagaimana? Kita kata kita tak boleh jawab pahala ni yang bagaimana, tapi tunggu lepas pada mati. Bila lepas pada kita mati, kita jumpa balik pahala-pahala yang kita buat di atas dunia. Sepanjang kita atas dunia ni, buat je dalam hidup kita ni. Jangan soal besar mana, jangan tanya bagaimana, jangan tanya bila masa, tak payah tanya. Tapi dalam hidup kita ni, bila kita mati orang mukmin, kamu akan dapat lihat. Bila kamu menghadap depan Allah, masuk je, belum masuk lagi pun, kita ni nampak dah malaikat-malaikat berdiri berduyun-duyun tu datang nak cabut nyawa kita ni. Kita dah nampak dah, untungnya aku, puas hatinya aku hidup dalam keadaan 60 tahun, 70 tahun, hidup sekejap je. Tapi dalam hidup aku ni sekejap, aku nampak ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan dalam hidup kita. Kenapa? Kerana hidup kita ni memfokuskan untuk berkejaran terhadap apa yang saya sebut sebentar tadi. Ini di antara amalan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Nak suruh kita ni menikmati lepas pada kematian kita. Mati itu jadi nikmat dalam hidup orang mukmin. Itu dia jadi demikian.
Bukan maksudnya nikmat tu kita ni nak suruh mati sekarang, tak. Tapi nak sebutnya bila sampai masa kita mati, kita akan menikmati benda demikian. Bila masa hanya Allah sembunyikan. Allah sembunyikan bila masa. Ada 2-3 benda yang Allah sembunyikan dalam hidup kita. Rezeki Allah sembunyikan. Dalam hidup kita ni Allah sengaja sembunyi. Nak suruh apa dia? Kamu berusaha, jangan kamu malas. Yang kedua, Allah sembunyikan apa dia? Soal jodoh pertemuan Allah sembunyikan. Kita ni tak percaya langsung kita ni kahwin dengan pasangan hidup kita kan. Berapa kali kita ni duduk dengan pasangan hidup kita bercakap, macam manalah kita boleh terkahwin ya bang? Kan kita ni kan, macam mana kita ni boleh terjodoh dalam hidup kita? Nak kira ni macam tak layak je kita rasa. Kita rasa demikian dengan pasangan hidup kita. Kita jawab apa dia? Ni rahsia Allah. Sengaja Allah rahsiakan jodoh kita. Kita tak fikir langsung. Kadang-kadang jodoh kita ni sebelah rumah je kadang-kadang. Dalam hidup kita ni kan, kadang-kadang jodoh kita ni dengan orang yang tak pernah kita berjumpa pun dalam hidup kita. Tiba-tiba jodoh kita dengan dia. Siapa yang buat ni? Allah sembunyikan. Yang ketiga, Allah sembunyikan kita apa dia? Dalam hidup kita ni, kematian kita. Bila, ketika mana, bagaimana, Allah sengaja sembunyikan. Nak suruh bersiap sepanjang masa. Dalam hidup kita ni, Allah sembunyikan mati. Kadang-kadang terkejut kita. Bangun daripada tidur, tengok dalam mesej kita, penuh dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tanya, siapa pula meninggal dunia ni? Siapa pula? Kita cek-cek, rupa-rupanya jiran sebelah rumah kita ni. Inna lillahi. Kita kata semalam je baru kita bercakap dengan dia. Semalam je berjanji, pagi ni nak makan nasi lemak bersama, dia panggil. Tapi bangun-bangun tidur tu, Allah mati dah, meninggal dunia dah. Kenapa? Allah sembunyikan saat kematian di kalangan hidup seorang dengan tujuan nak suruh kita ni bersiap sepanjang masa. Dan kemudian yang keempat, Allah sembunyikan pada kita syurga ataupun neraka dalam kehidupan kita. Ni dipanggil 2-3 perkara yang sengaja Allah sembunyikan, nak suruh kita ni ada buat amalan-amalan untuk perkara yang demikian. Hari ni kita sambung tentang tajuk ni. Tajuk ni ada mukadimah panjang sikit, nak suruh kita ingat macam ramai tak ingat dia. Oleh kerana macam ramai tak ingat kerana makan kuih semperit banyak sangat. Makan kuih tak banyak sangat ni, jadi kita je mukadimahkan panjang sikit, nak suruh kenapa tajuk ni kita bincang. Tajuk yang sebegini, mati merupakan kafarah. Kita pelik, macam mana mati ni boleh jadi kafarah bagi setiap muslim. Ni antaranya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, Rasulullah sebut, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Mana-mana orang yang Allah nak bagi kebaikan pada dia, Allah ujikan dengan ujian hidup padanya. Allah musibahkan pada diri dia. Allah nak bagi syurga, setiap kali mana kita kena ujian, kita kena ingat, aku nak dapat syurga ni, aku nak dapat syurga. Itu cara demikian. Setiap kali mana dalam hidup kita kan, kita kena ujian, apa-apa je ujian, kena ingat, ini Allah nak bagi kebaikan lepas pada ujian. Kebaikan apa yang Allah nak bagi? Banyak benda lah Allah nak bagi. Para hadirin sekalian perhatikan. Para hadirin sekalian, kita buat contoh yang mudah. Kita berkelahi suami isteri, berkelahi bertengkar. Bila lepas kita bertengkar tu, baik balik suami isteri, lepas tu rasa indah je hidup. Tapi jangan bertengkar tiap-tiap hari, dia panggil. Kalau bertengkar tiap-tiap hari memang tak indah-indah hidup ni. Tapi jangan-jangan sekali kita berkelahi, jangan-jangan sekali ada benda yang tak kena, dia panggil, benda yang tak puas hati, kita ni jadi galat dengan suami ke dan sebagainya. Kemudian suami ni lepas malam sebut, dia cuba baiki, ataupun kita pun cuba baiki, lepas tu mesti indah dalam hidup kita. Itu dengan manusia. Dengan Allah sengaja kadang-kadang Allah jadikan ujian untuk kita. Kena sakit, kita ni tak naklah sakit, mana ada orang nak sakit, tapi Allah sengaja, aku nak bagi sakit pada orang ni, aku nak tengok dia bangun tahajud ke tak bangun tahajud. Kadang-kadang kita ni payah nak bangun tahajud kan, tapi bila kita kena musibah, mula kita sibuk tanya orang, nak bangun tahajud ni berapa rakaat, dia tanya. Mula dia sibuk nak tanya,
nak buat macam, nak doa macam mana pada Allah, baru dia hafal doa. Kalau dia tak kena ujian, dia tak hafal doa, dia tak hadir pun. Kadang-kadang Allah jadikan ujian tu besar dalam hidup. Nak suruh apa dia? Menjadikan kamu jadi kebaikan dalam hidup. Anda pernah cerita pada jemaah kan, ada seorang jemaah yang anda mengajar di masjid negeri. Dia datang majlis ilmu tu, asalnya dia letak kain tudung begitu je, letak begitu kain tudung dia, nampaklah jambul-jambul rambut ni kat depan. Tapi lepas pada lama tersebut, lama-lama berubah. Kemudian dia datang, lepas pada tersebut dia datang, dia jumpa dengan anda. Dia kata, Ustaz, terima kasihlah kerana kuliah dan sebagainya. Dia sebut demikian. Anda kata, kenapa? Saya ni Ustaz, dulu memang saya tak minat langsung dengan kuliah. Habis tu kenapa kena boleh datang dengan kuliah, jadi istiqamah dengan kuliah? Saya kena kayu golf dekat sini Ustaz. Suami saya pukul saya dengan kayu golf. Dengan kayu golf tu dia hayun kena kat sini Ustaz. Kena kat sini. Bila kena kayu golf tu, saya melilau Ustaz. Lebam hitam tu melilau. Saya bawa kereta jalan, saya tengok ada banyak kereta di masjid. Saya tengok kereta banyak parking. Saya berhenti. Saya datang, saya duduk, saya dengar kuliah Ustaz tersebut. Saya dengar. Mula daripada dengar kuliah Ustaz tu, saya jadi tenang hidup saya. Saya jadi lapang dalam hidup saya. Dia sebut demikian. Kemudian dia kata, sehinggalah hari ini saya berubah dalam hidup saya untuk saya jadi macam ni hari ni Ustaz. Anda kata alhamdulillah, Allah hantar kayu golf untuk datang majlis ilmu. Nak sebut demikian. Kalau tak kena kayu golf tu dia datang, dia tak datang. Mahal harga yang Allah bagi. Nak sebutnya gambaran apa dia? Kadang-kadang Allah jadikan ujian dalam hidup ni, Allah nak bagi kebaikan dalam hidup. Jangan kita ni, cuma janganlah lepas pada ni semua bagi kayu golf ya. Cuma nak sebutnya berbeza keadaan orang, Allah jadikan berbeza ujian. Kita jangan tanya, kenapa saya kena macam ni? Kenapa dia kena macam ni? Jawabnya kerana apa dia? Kerana Allah menyayangi kamu, berbeza daripada Allah menyayangi dia. Itu cara dalam hidup. Sebelum kamu mati, Allah jadikan ujian. Nak suruh apa dia? Bila kamu masuk dalam kubur nanti, kamu rasa seronok dengan ujian yang kamu kena. Kalau nak Allah tak buat ujian ini, kamu tak akan rasa bagaimana pahala-pahala Allah. Allah dia nak bagi pahala pada kita, Allah jadikan ujian untuk menjadikan syurga bagi orang mukmin itu. Itu cara dalam hidup itu. Lalu kita ni jangan kita rasa terbeban dengan ujian ini. Setiap kali mana kita kena ujian apa saja pun dalam hidup kita, jangan kita rasa Allah, kenapalah saya ya Allah. Jangan. Dalam hidup kita ni, kita ingat satu je sepotong ayat Quran. Allah sebut apa dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak ada satu benda pun yang Allah jadikan bebanan pada seorang hamba itu kecuali memang layak untuk dipikul bebanan itu. Ini dalam hidup kita. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Mana-mana orang yang Allah nak bagi kebaikan untuk dia, Allah nak bagi khairan. Khairan ni ulama kata kemuncak khairan ialah syurga. Syurga. Kalau Allah nak bagi syurga pada seorang, yusib minhu, Allah akan musibahkan dia dengan beberapa musibah-musibah yang mampu ditanggung dalam hidupnya. Dalam satu riwayat diceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan seorang hingga segala kesalahannya mendapat balasan daripada Allah Ta'ala, baik berupa kesusahan hidup, penyakit yang menimpa dirinya, maupun musibah yang menimpa keluarganya. Kalau ni dalam riwayat kata Allah, dia bila Allah nak bagi pada seorang itu balasan yang baik, Allah akan ujikan kita dengan ujian-ujian yang teruk di atas dunia ini. Ujian-ujian yang kita tanggung tu, kita rasa penatnya ya Allah ujian ini, sakitnya ya Allah ujian ini ya Allah. Keluarga kita kena ujian yang macam ni memang Allah nak bagi pada diri kita ni balasan yang baik. Allah hapuskan segala kesalahan kita dengan cara demikian.
Selagi mana tak terhapus dosa tu, selagi itulah Allah tak jadikan keringanan untuk dia. Maknanya, kenapa kita tanya, kenapa ustaz mak saya kan lagi dia berusia lagi nyanyuk dia? Kita sebut demikian. Kenapa nak buat macam mana ustaz? Jangan bagi nyanyi. Tak, kita jawab. Itu satu cara Allah nak kafarah dosa dia yang lampau dalam hidup. Bila dia ni semakin dia nyanyuk, kita pula kena jaga dia. Maknanya apa dia? Allah nak kafarahkan dosa dia, Allah nak naikkan darjat kita. Allah nak naikkan lagi kedudukan anak-anak yang menjaga ibu dan ayah yang semakin berusia dalam hidup. Itu benda yang kita kena faham pada diri kita ni. Selagi mana dia ada kesalahan, Allah dia nak masuk hamba ni dalam syurga, Allah akan hapuskan segala dosa dia di dunia. Macam mana Allah nak hapuskan dosa dia di dunia? Allah jadikan ujian, sama ada berupa kesusahan hidup. Kesusahan hidup ni apa dia? Bila dia berusia tu, dia semakin berusia, susah dia. Siapa nak jaga dia? Siapa yang nak angkat dia pergi ke tandas? Siapa yang nak bantu dia untuk dia nak jalan? Siapa yang nak tolong untuk suapkan makanan ke mulut dia? Ini kesusahan hidup. Kesusahan hidup dalam hidup. Siapa yang nak kejutkan dia untuk bangun semayang subuh? Siapa yang nak tolong dia ni? Ni kesusahan hidup Allah jadikan pada diri dia. Ataupun penyakit yang menimpa diri ni, penyakit itu terbaring diri dia dalam hospital. Di saat tersebut Allah jadikan, para hadirin sekalian perhati betul-betul kan, orang ni kadang-kadang lagi kita banyak harta, lagi besar ujian penyakit kita. Kadang-kadang selaras tu, dan harta orang tu dengan yang disebut dengan penyakit dia. Penyakit mahal-mahal. Kepada siapa yang kena ni? Pada orang kaya-kaya. Pada orang kaya-kaya ni, yang banyak harta ni, Allah jadikan sama je level dia. Harta dia terpaksa digunakan untuk membayar penyakit yang diderita dalam hidup. Kenapa? Allah nak kafarah segala dosa-dosa dia ni. Boleh jadi dia ada orang yang minta derma, dia tak pernah derma. Boleh jadi dalam hidup dia tengok orang susah, tapi dia tak ada perasaan nak tolong orang susah tadi. Yang Allah jadikan demikian. Mahupun musibah yang menimpa keluarga ni, kadang-kadang tak kena pada dia, kena pada anak dia. Kadang-kadang kena pada pasangan hidup dia, tak kena pada dia, kena pada apa dia? Keluarga dia. Apabila kejahatan masih tinggal, maka dia akan mendapat kesusahan ketika menghadapi kematian. Disebut demikian. Kalau nak berbaki lagi, yang jahat yang dia buat atas dunia ni ada lagi. Allah nak masukkan dia ke dalam syurga. Dekat nak mati, Allah susahkan dia. Allah susahkan dia. Susah. Dekat nak meninggal dunia tu, dia jadi, kita tengok kesian, tengok pada diri dia. Susahnya dia nak menghadap depan Allah. Kadang-kadang dah cabut dah bantuan oksigen. Dah cabut dah. Tak meninggal dunia juga. Ini ada orang yang demikian kan. Doktor kata otak dia dah mati dah, brain dead dipanggil. Dah mati dah otak dia. Kemudian otak dia dah mati, badan dia tak boleh berfungsi dah. Tapi nyawa dia tu ada. Bantuan oksigen, kata doktor. Bantuan oksigen. Habis tu kita tanya, kalau buka bantuan oksigen ni macam mana doktor? Meninggal dunia lah, katanya doktor. Mengikutnya meninggal dunia. Kita kata kalau begitu kesian pada dia doktor, cabut je lah, kita sebut demikian. Cabut je lah. Doktor pun ambil keputusan cabut. Bila cabut, tak meninggal dunia juga. Tak meninggal dunia juga. Berbulan-bulan tak meninggal dunia. Nyawa sah nyawa. Kenapa nyawa demikian? Maknanya Allah sedang kafarahkan segala dosa-dosa dia di atas dunia, sementara masih lagi bernyawa. Waktu mana dia bernyawa ni, dia menyebabkan di waktu tersebut Allah hapuskan dosa dia. Sampai habis dosa dia, barulah Allah hadapkan dia menghadap depan Allah. Itu cara demikian. Setelah semua kesalahan dibalas, dia akan menemui Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Orang mukmin ni, orang mukmin ni Allah bagi pada dia. Semua itu dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang tersebut mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla ini sendiri. Orang yang tidak dicintai serta diredai oleh Allah, keadaannya bertentangan dengan yang dinyatakan di atas.
Orang yang Allah tak suka, Allah biarkan, biar je dia. Tak sakit-sakit, tak mati-mati. Kadang-kadang biar, seperti yang diriwayatkan di bawah ini, Allah Ta'ala bersumpah tidak akan mencabut nyawa seorang, ia akan mendapat azab di akhirat nanti. Ada yang dalam riwayat kata Allah bersumpah tak akan cabut nyawa orang yang jahat. Orang yang jahat tu Allah biarkan nyawa dia tu panjang je dengan kejahatan dia. Kenapa? Supaya senang dia diazab di akhirat nanti. Itu cara demikian. Segala nikmat kamu dah dapat dah di dunia. Dunia kamu dah dapat dah. Benda apa yang kamu tak dapat di dunia? Di dunia kamu semua dapat. Bila kamu mati, masuk dalam kubur, bermula azab dalam hidup kamu. Itu cara Allah jadikan orang demikian. Sehingga semua kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Maknanya segala nikmat dunia dia dapat. Tak ada nikmat apa yang dia tak dapat. Ada orang yang betul-betul dia jahat, Allah bersumpah tak akan cabut nyawa dia ni. Tak akan cabut lagi nyawa dia sampai satu masa Allah biar panjang. Panjang umur orang demikian. Panjang umur orang demikian ni, dengan panjang umur lagi dia buat jahat. Lagi panjang umur lagi buat jahat. Puas kita semayang ajak nak suruh dia mati, tak mati-mati lagi. Yang macam ni. Yang ni orang yang jahat sampai peringkat Allah panjang jauh umur dia. Kemudian sampai satu ketika Allah kata tak layak dah untuk dia buat. Maka dimatikan orang demikian. Dia akan diberi kesihatan yang baik, rezeki yang banyak. Orang macam ni Allah timbun untuk dia, bagi rezeki yang banyak, kehidupan yang senang. Hidup dia senang je. Kehidupan dia tak ada bebanan. Keluarga dia tak ada masalah, dia pun tak ada masalah. Hidup dia panjang je umur dia. Perasaan selamat, dan apabila masih ada kebaikan, dia rasa selamat memanjang. Sehingga dia rasa ada kebaikannya, maka dia akan diberi kemudahan ketika menghadapi kematian. Katakanlah dia ni dekat, dia ni ada buat benda yang baik. Iyalah, jahat macam mana pun kadang-kadang ni ada juga orang yang dia buat baik, bahagian dia buat baik. Bila kebaikan dia tu ada lagi baki, kebaikan dia tu ada lagi, Allah bagi balas di dunia ni. Bila berbaki lagi kebaikan dia, Allah mudahkan dia mati, permudahkan dia meninggal dunia. Kita pun sebut Allah husnul khatimah kot dia, kita sebut. Padahal tak, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ni nak sebutnya dekat nak meninggal dunia, dia jadi mudah, jadi senang je. Dekat nak meninggal dunia tu, siap hai bye-bye dipanggil. Lambai pada orang. Dan lambai pada orang tu, saya nak mati, mati terus dia. Mati terus dia. Kita kata Allah senangnya mati, kita sebut demikian. Tak. Sebenarnya Allah balas semua kebaikan dia, kemuncak dia dekat dengan mati. Tak mati, senang. Lepas pada dia masuk dalam kubur, start daripada dia masuk dalam kubur tu, azab untuk dia. Sehingga kan ketika menghadap depan Allah Ta'ala, tidak ada lagi baki kebaikan yang akan menjaganya daripada api neraka Allah. Bila menghadap depan Allah, kalau dia ni jahat sungguh dalam hidup ni, menghadap depan Allah, tak ada lagi kebaikan yang dia nak tunjuk. Ini gambaran yang dilakukan dalam hidup mereka tersebut. Ada hadis yang mempunyai makna yang sama dengan keterangan tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih daripada Abu Al-Hasan bin Al-Hishar, daripada Ubaid Al-Khalid As-Sulami, kematian orang kafir yang tiba-tiba merupakan rasa kasihan yang diambil Allah daripadanya. Kadang-kadang kan kita berjumpa dengan orang kafir, dia mati itu dalam keadaan yang senang je. Kita kata macam mana senang dia ni? Kita ni belajar dengar cerita dekat nak mati ni susah semua, kita sebut demikian. Tiba-tiba ada orang kafir ni mati dalam keadaan senang je kematian dia. Sebenarnya Allah ambil semua kebaikan yang dia buat dekat nak mati, Allah permudahkan kematian itu. Permudahkan tu dengan tujuan itu balasan. Bila dia masuk dalam kubur, dia tak boleh lagi minta dengan Allah, ya Allah, aku ni pernah berbuat baik, aku ni pernah begini. Allah kata tak, aku dah balas. Kemuncak
waktu untuk diri kamu ni bila? Dekat nak mati. Bila dekat nak mati tu, kamu dah rasa dah nikmat yang kamu dapat. Lalu tak ada lagi tempat untuk diri kamu menyelamatkan diri kecuali kamu diazab dan diazab. Itu bagi orang kafir. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kematian yang tiba-tiba bagi orang mukmin merupakan kerehatan bagi mereka. Siapa-siapa yang mati mengejut, orang mukmin, kalau dia orang soleh, mati mengejut dalam hidup dia, dengar-dengar mati, dia rehat daripada kepenatan ketaatan. Ini sebut demikian. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebut, nak sebutnya bahawa kalau ada di kalangan kita ni, kadang-kadang kan kita jumpa kawan-kawan kita, baiklah dia, baguslah dia, satu hari kita dengar tu, oh meninggal dunia ni. Sebenarnya dia direhatkan oleh Allah di saat mana dia penat dalam mentaati perintah Allah. Mati mengejut untuk diri dia bagi orang mukmin yang diberikan Allah kepadanya. Sedangkan bagi orang kafir merupakan rasa kasihan yang diambil daripadanya, iaitu kebaikan yang pernah dilakukan waktu mana dia hidup. Mati mengejut orang kafir. Ada juga orang kafir mati mengejut. Itu tanda Allah balas semua kebaikan dia itu saat dekat nak mati. Allah jadikan pada diri dia demikian. Abu Muhammad Abdul Haq menceritakan, diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Daud meninggal dunia pada hari Sabtu secara tiba-tiba. Dalam sejarah Nabi-Nabi yang meninggal dunia, yang mati mengejut, siapa dia? Nabi Daud alaihissalam. Mati pula hari Sabtu. Allah pilih. Dalam keadaan yang macam mana? Dalam keadaan mengejut. Meninggal dunia tu dalam keadaan mengejut. Ialah ramai di kalangan kita pun begitu, tapi dengan syarat kita buat amal soleh. Amal soleh. Bila kita dia buat benda yang baik, suatu hari menghadap depan Allah dalam keadaan mengejut. Ini dipanggil kematian menjadi kerehatan pada diri dia. Semalam mak saudara isteri kepada Allah ya Rab, isteri kepada Tuan Guru Ustaz Nik Razi ni sendiri meninggal dunia mengejut juga. Meninggal dunia mengejut pukul 9 pagi, 9.30 pagi semalam. Dalam keadaan dia menjadi pensyarah di KIAS. Sebelum daripada ni dia pensyarah di UiTM. Profesor Dr. Rosnani, dia pernah menulis dalam majalah Anis. Banyak majalah-majalah Islam ni, Muslimah ke, dalam majalah Muslimah dia menulis banyak tulisan-tulisan beliau tersebut. Dalam umur 66 tahun dia pensyarah. Malam tu katanya Pak Saudara nanya Ustaz Nik Razi ni, dia sebut, dia kata malam tu duk raih ketah anak-anak murid lagi. Pukul 2 pagi tak habis lagi duk betulkan, susun kerja-kerja. Pukul 9.30 pagi meninggal dunia. Mengejut, sesak dada, meninggal dunia. Nak sebutnya Allah jadikan kerehatan. Kerana hidup dia mengajar dia tiap-tiap masa. Sehari sebelum meninggal dunia tu pergi lagi ke kelas, mengajar lagi dekat kelas, panggil pelajar-pelajar, nak dengar lagi pelajar-pelajar ni sendiri. Maknanya apa dia? Mengejut. Allah jadikan mengejut. Mengejut ni apa dia? Rehat bagi orang mukmin. Bila menghadap depan Allah dalam keadaan demikian, mudah-mudahan Allah jadikan tempat syurga orang yang demikian. Ada jemaah-jemaah yang pernah ikut kuliah beliau tersebut. Ada yang dia biasa duk kuliah-kuliah di masjid-masjid ni pun kemudian cuma bila dia dah habis di UiTM ni, dia balik ke Kelantan mengajar, menyambung di Kelantan pula. Kemudian nak sebutnya diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, pembantu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin masih ada yang tidak dapat dihapuskan oleh amal perbuatannya, maka dia akan mendapat kesusahan ketika menghadapi kematian. Kita kena ingat ya, bila kita buat salah, benda apa yang boleh hapuskan salah kita ni? Minta ampun. Yang kedua, buat benda yang baik. Innal hasanatu yuzhibnas sayyi'at. Bila kamu buat benda yang baik, dia hapus segala benda yang buruk yang pernah kita lakukan. Kita ni kan berjalan, ada aja dosa yang kita buat. Dosa kita buat, dosa mata, dosa telinga, dosa. Bila kita berjalan, lepas tu bila sampai ke rumah, kita balik ke rumah, kita pun nak masuk rumah tu baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum
terbaca. Kemudian kita nak masuk rumah kita tu sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gugur segala dosa-dosa kita tadi. Dosa kita tu tertinggal kat luar rumah ni. Maknanya habis dah dosa kita ni. Masuk dalam rumah tu dalam keadaan yang bersih daripada dosa. Tapi ada juga bila kita buat macam tu tak terhapus juga dosa kita. Dipanggil kotoran degil, dipanggil macam. Istilah yang digunakan dalam orang yang basuh tu kan. Basuh pakaian tu dia ada kotoran degil. Macam mana nak buang kotoran degil? Nak sental, nak basuh, payah. Tak keluar juga nak buat macam ni. Allah bila dua benda ni kita minta ampun tak terbuang dosa kita ni. Bukan Allah tak terima, Allah terima, tapi Allah terima di akhirat. Tapi tak terbuang dosa ni. Kemudian kita buat benda yang baik pun tak terbuang juga. Tak tanggal juga dosa ni. Allah nak buat macam mana? Nak suruh tanggal dosa ni. Allah jadikan kepayahan waktu mana dekat dengan kematian. Allah jadikan dalam hidup kita ni bila dekat nak meninggal dunia ada susah. Susah nak meninggal dunia. Maksudnya susah ni apa dia? Dia datang penyakit, kadang-kadang memburuk tubuh badan. Tubuh badan kita ni keluar ulat. Ada setengah orang tu yang kena kanser tu kena keluar ulat. Ulat tu keluar. Ulat tersebut kita tengok jijik dah. Mati ulat-ulat tersebut, kejap lagi meninggal dunia lah tuan dia. Ulat tu kita tak tahu datang dari mana ulat ni, banyak sangat. Ini jadi susah. Misal contoh ni, tak, Allah sedang kafarah dosa dia. Allah sedang buang dosa-dosa tadi. Ketika mana menghadapi kematian, tetapi di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Sampai di akhirat masuk syurga orang ni. Allah bagi pada diri dia. Sehingga sebagai balasan perbuatan dia di dunia, sebagai satu balasan yang dia di atas dunia ni, Allah dah bagi dah kesukaran, kepayahan pada dia. Orang kafir yang melakukan kebaikan di dunia akan dimudahkan dalam menghadapi kematian. Disebut demikian. Orang kafir ni kan ada juga yang dianya Allah mudahkan dia dekat nak meninggal dunia. Bila dekat nak meninggal dunia dimudah tersebut, kenapa? Kerana dia ni pernah ada kebaikan sebagai satu balasan perbuatan baiknya di dunia, namun di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nak sebutnya bila orang kafir ni dia meninggal dunia dalam keadaan nampak mudah, tak ada sakit, tak ada apa, senang je mati. Mati ni tak payah. Orang kita ni pula kalau mati susah, biasanya dia buka atap dinding terus, atap rumah terus kan. Dia kata ni mati susah ni mesti bela ni, sebut demikian. Ni membela ni. Tambahan pula bila mak dia ni, mak ayah dia ni pula sentiasa ulang. Abah nampak ada budak kecil lah dia sebut. Dalam rumah ni ada nampak yang tu, ada nampak yang ni dalam rumah. Dia sebut demikian. Ada orang bagi salam dah. Kita pun mula keluar rumah, kita tengok tak ada pun mak, tak ada pun budak, tak ada pun Umi. Kita sebut demikian. Umi nampak macam mana? Tak. Ada budak-budak tadi yang jalan kecil-kecil tadi. Kita pun sebut mesti mak aku ni membela, dia sebut. Mula dia ni ada ni belaan. Dia pun bisik dengan pasangan hidup dia. Kita ni kena saka ni, dia sebut. Kita ni mesti mak kita ni bela ni. Tak, bukan. Itu malaikat dia ni. Itu malaikat yang datang. Mula nampak, dia kata nampak jubah putih, orang bagi salam, kerap bagi salam, malaikat yang datang. Malaikat mula nak bagi tahu pada diri dia, kamu tak lama dah, kamu semakin dekat ni, semakin dekat masa. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi yang lain disebut malaikat maut ni datang ke rumah kita ni setiap hari 300 kali sehari. Ada satu riwayat kata sebanyak lebih kurang 15 kali. Ada satu riwayat kata 5 kali. Maknanya datang tengok kita ni bersiap ke tak bersiap, bersedia ke tak bersedia. Ada yang sebut kita ni dipandang oleh malaikat maut ni tiap-tiap hari ni paling-paling tidak 5 kali sehari. 5 kali sehari. Jadi bila nampak saja budak-budak kecil nampak tu, sebenarnya apa dia? Allah hantar malaikat. Datang malaikat tu untuk nak bagi tahu masa kamu semakin hampir
masa kamu semakin hampir. Kita pula bila tengok mak kita macam tu, mula cari tok bomoh, buka atap. Nak suruh buka atap tu, nak suruh senang meninggal dunia. Buka atap tak meninggal juga. Mula dia kata degil juga saka ni. Ni jadi demikian. Ni kita kena faham. Setiap mereka yang menghampiri kematian, dia akan ada ujian. Orang mukmin kena ingat benda demikian. Bila ada ujian, sama ada ujian dengar suara orang kata macam ni, kena ingat ni syaitan ganggu. Setiap di kalangan kita lagi melemah badan kita, lagi kuat syaitan ganggu. Syaitan nak suruh apa dia? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Benda apa syaitan ganggu? 3 tempat ni syaitan ganggu. Yang pertama, syaitan ganggu keyakinan. Kamu jangan mati dalam Islam ya, sebut. Kamu mati dalam Yahudi ya, sebut. Syaitan sebut, kamu jangan mati dalam Islam ya. Kamu mati dalam liberal pun tak apa dah, sebut. Kamu jangan mati dalam Islam. Ni ganggu keyakinan. Ada orang kita kena yang ni. Kalau dia tak ganggu keyakinan, dia ganggu amalan. Yang kedua, amalan. Dekat nak meninggal dunia, jadi tak nak semayang. Ni tak nak semayang, jadi tak nak tutup aurat. Dekat nak meninggal dunia tu, lagi dia nak buka baju dia, nak telanjang, tak nak panas dia sebut. Dia jadi demikian. Lagi dekat nak meninggal dunia, lagi buruk amalan. Ni mencarut. Mulut mencarut. Keluar kalimah-kalimah yang kotor. Tengking orang tu, tengking orang ni, jadi pemarah. Kita ni jadi geramlah orang tua ni kita sebut. Kita je yang jaga ni kan, jadi tak tahan. Kadang-kadang kita kata, macam mana ustaz, boleh ke kita jaga mak kita ni dia bercakap kasar-kasar pada kita, dia sebut aku tak redha pada engkau, dia sebut sebenarnya dia bukan tak redha pada kita, syaitan tu yang mengajar pada diri dia demikian. Dia tu tak redha. Ibu mana yang tak redha pada anak, tapi nak sebutnya tapi syaitan ganggu apa dia? Ganggu ibadah. Jadi tak nak semayang tak nak, kemudian puasa tak nak. Kita ajak mak puasa, mak dah bulan Ramadan dah ni, dah masuk Ramadan, aku gastrik dia sebut. Dia mula sebut aku gastrik, aku tak boleh lah. Padahal bila masa dia kena gastrik ni, yang pandai dia sebut dia kena gastrik tu bila, tapi nak sebut ni gangguan syaitan, ni ganggu. Dia akan jadi demikian. Kita pun nak buat macam mana lah dengan ibu kita. Kemudian yang ketiga, dia ganggu akhlak. Akhlak ni jadi hodoh, jadi buruk perangai dia. Dia tak nak duduk dalam tempat-tempat yang bersih, dia nak duduk tempat yang kotor. Dia nak jadi, bila dekat nak meninggal dunia ni, dia jadi buruk akhlak dia. Akhlak dia apa dia? Dia tak boleh orang-orang soleh datang baca doa untuk dia, anak-anak tak gerun, takut dia sebut macam buruk akhlak. Yang ni kadang-kadang kita baca Quran, dia kata dah lah baca Quran, jangan baca Quran, panas dia sebut demikian. Dia sebut habis tu nak buat apa dia? Tengok cerita Piramli, dia sebut demikian. Dekat nak meninggal dunia nak tengok cerita Piramli lagi, nak tengok cerita apa dia? Doremi. Tengok cerita, letak TV depan dia, tersengih-sengih pula. Ni ada yang jenis demikian. Ni berlaku dalam masyarakat kita ni. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan buruk. Na'udzubillah min dzalik. Waktu inilah kita kena kuat. Anak-anak kena kuat. Anak-anak kena apa dia? Mak jangan buat macam ni. Mak kena ikut saya. Abah jangan buat macam ni. Abah kena dengar nasihat saya. Mati dalam husnul khatimah, jangan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita kata habis tu kena tinggi suara tu macam mana ustaz? Hancur ke amalan kita bercakap dengan ibu kita, meninggikan suara. Waktu mana kita tinggi suara depan dia tu, bukan kita tinggi untuk dia, tapi tinggi suara untuk syaitan yang mengganggu dia. Ulama-ulama kata tak habis, tak dosa pada diri kita, tak dosa pun pada diri kita. Ada orang dia layan dia ibu dia nak buat apa dia layan, sehingga kan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, ni kena tegas dalam diri kita ni, tahu dah orang yang dekat nak meninggal dunia, yang buruknya apa dia? Yang jadi buruk ni, syaitan datang memburukkan lagi dia pada diri dia tersebut. Kita pula
biar kita jadi kuat menghadapi saat yang demikian. Abu Muhammad Abdul Haq menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, roh orang mukmin akan dicabut secara perlahan-lahan. Roh orang mukmin ni akan keluar daripada badan ni, perlahan je keluar. Dia jadi macam air yang mengalir, air yang mengalir. Bila malaikat sebut, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu daripada badan ini, keluarlah kamu, disebut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ulanglah kamu, baliklah kamu. Roh ni berkumpul di hujung kaki, mula berkumpul di hujung kaki terlebih dahulu. Roh orang mukmin, Rasulullah kata berkumpul tu macam minyak yang tak bercampur dengan air, dia akan berkumpul demikian. Kemudian lepas itu malaikat mula tarik itu pun, bila malaikat tarik itu mengalir macam air itu, sakit macam kena libas 300 libasan mata pedang gitu. Sakit tu ngilu, tak boleh nak sebut. Sakitnya ditarik perlahan-lahan daripada tubuh badan seorang mukmin. Sedangkan roh orang kafir diregut secara kasar seperti meregut roh kaldai itu sendiri. Bunyi bunyi kaldai itu kan, bunyi dia tu macam waktu mana ditarik roh orang kafir tu, gup. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu boleh tengok orang zalim, orang bukan orang kafir lagi tapi orang zalim. Zalim ni maksudnya apa dia? Orang pendosa. Bila dekat ghamaratil maut, ditarik itu menghadapi saat ghamaratil maut, malaikat sebut, akhriju anfusakumul yaum, keluar roh kamu daripada jasad ini. Keluar tu, letak tarik, gup. Rasulullah kata macam ada satu lengan yang penuh dengan duri, dirodok melalui tengkuk. Rodok melalui tengkuk tu, zup, masuk terus sampai ke perut. Tarik daripada perut tu, gup naik. Putus habis orang-orang ini sendiri. Bila terlekat dengan duri-duri yang melekat ini sendiri. Orang mukmin yang melakukan kesalahan di dunia akan mengalami kesukaran ketika mana menghadapi kematian. Kita ni kan ada juga buat salah tapi tak taubat, tak sempat, ataupun taubat tak terampun dosa kita. Ada orang yang dia taubat, dia Allah tangguh je, kemudian dia buat benda yang baik pun lekat lagi dosa tadi. Bila dah melekat lagi, Allah nak apa bila dekat nak mati. Bila dekat nak mati ni, Allah jadikan ujian yang amat sangat pada diri dia sebagai kafarah atas kesalahannya. Sedangkan orang kafir yang pernah berbuat baik di dunia akan mendapat kemudahan ketika mana menghadapi kematian sebagai balasan perbuatan baik yang dilakukannya itu sendiri. Kita berhenti setakat inilah insya-Allah. Sikit lagi kita sebut. Ibnu Al-Mubarak menceritakan Abu Darda berkata, aku cinta pada kematian, aku inginkan pada kematian kerana rindu untuk berjumpa dengan Allah. Abu Darda, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut demikian. Karena kalau jemaah-jemaah yang nak dapat anak, letaklah nama anak nama Abu Darda. Orang Melayu kita ni lama dah tak letak nama-nama macam. Orang Melayu kita ni dia letak nama anak sekarang ni nama pelik-pelik je nama. Tak ada nama-nama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para hadirin sekian nak suruh dapat anak yang baik, dapat anak lelaki je, siapa di kalangan keluarga kita berebut letak nama-nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah misal contohnya. Nama apa dia? Nama yang cantik ni Abu Darda. Abu Darda ni di antara sahabat Rasulullah yang rajin meriwayatkan hadis Rasul. Cuma kita ni kalau sebut nama Abu Darda, bunyi tua je kita sebut. Tu yang jadi masalah. Tu malah ni ustaz dia sebut. Kalau letak nama Daud, nama anak Daud, Yusuf, Allah tuanya. Kalau letak nama Yusuf, panggilnya Yusuf, dia panggil demikian. Ia menyebabkan kita ni tak ada dah nama. Orang Melayu kita ni tak ada dah nama-nama yang baik-baik. Sekarang ni nama panjang-panjang berjela. Panjang nama. Ben pendek je ayah dia. Ali ayah dia. Ayah tu ada lagi nama sahabat. Tapi anak tu jadi panjang sangat. Anak cucu kita ni. Pesan pada anak-anak kita ni, letak nama anak tu biar ringkas, padat dan mempunyai makna di akhirat Allah nanti. Misal contoh Abu Darda, dia panggil Abu Darda, kita pun bangga, anak kita bangga, Allah, aku sahabat Rasulullah, nama pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abu Darda berkata, aku cinta pada kematian, aku nak dengan mati. Kerana rindu untuk berjumpa dengan Allah. Aku cinta pada penyakit kerana ia merupakan kafarah atas kesalahanku. Beza kan? Orang-orang yang pandangan dia tu, dia nampak di sebaliknya itu. Mati, aku nak mati. Kenapa dia? Katanya Abu Darda, kalau aku boleh mati, aku berjumpa dengan Allah. Lagi mana tak mati, tak berjumpa dengan Allah. Nak berjumpa dengan Allah. Benda yang paling dicintai hidup ini apa dia? Cinta pada Allah. Tak adalah dalam hidup kita ni, kalau orang tanya, kamu paling kamu cinta atas dunia ni siapa? Pasangan hidup saya. Bohong. Tak betul. Dalam hidup, cinta yang sebenar dalam hidup ni, cinta hanyalah untuk Allah. Ni dipanggil orang mukmin. Kerana pasangan hidup kita ni, kita tumpang je. Saya biasa sebut demikian. Yang kita ada sekarang ni, semua kita tumpang menumpang sekejap. Allah bagi pinjam sekejap. Sekejap je. Bukti bila kita mati, kita tak cari pasangan hidup kita ni. Kita tak cari, kita tak peduli mereka ni. Bila kita mati, kita cari Allah. Cari Allah. Peliknya kita ni pergi cinta dengan sesama makhluk. Yang ni jadi rosak dalam hidup ni. Bila kita terperangkap dengan kata-kata barat. Barat disebut apa dia? I love you. I love you ni kalimah saya cintakan awak. Silap dalam hidup. Kalimah Islam dia ajar apa dia? Ana uhibbuki fillah. Saya mencintai kamu kerana Allah. Bezakan kalimah agama. Agama dia suruh cinta pada orang ni kerana Allah yang suruh cinta. Kalau tidak kerana Allah yang suruh cinta, taubatlah haram, aku tak cinta engkau. Senang cerita ni. Itu bahasa yang mudahnya dalam hidup kita. Jadi bila suatu hari dalam hidup kita ni, di kalangan kita ni, dia buat PL, dia buat dan sebagainya, kita ni tak terasa hati dalam hidup kita. Terjadi sesuatu musibah dalam pasangan hidup itu. Katakanlah suami kita meninggal dunia. Saat mana kita masih memerlukan dia, dia meninggal dunia. Di saat tersebut kita tak rasa resah, tak rasa risau. Kenapa? Yang aku bukan cinta pada dia. Yang sebetulnya aku cinta pada Allah dalam hidup. Bila dia yang ada dia dalam hidup aku ni, aku tumpang saja. Allah bagi pinjam seketika saja dalam hidup. Ya Allah, Allah lah kemuncak rasa cinta. Satu orang mukmin diajar supaya bercinta dengan Allah. Macam mana mencintai Allah? Baca Quran, membaca ayat-ayat cinta, duduk dalam majlis ilmu. Ni cinta dipanggil. Ni kekuatan dalam hidup kita. Lepas tu yang ni sekejap yang Allah bagi pinjam seketika. Kita dengan pelik kan, bergaya kita bergambar dengan suami tu, peace dia letak begitu depan suami. Lepas tu update dalam Facebook. Lepas tu tunjuk dalam Instagram, aku ada suami, aku ada isteri, aku ada gambar beria dia. Allah, kamu nak letak dia dalam hidup. Maknanya kamu ni cinta sama makhluk ni, kamu dah jadi bahaya dalam hidup. Bila kamu cinta sama makhluk, yang menyebabkan kamu tertinggal Khalik, kamu tertinggal Allah dalam hidup. Tu yang tak pergi semayang tu yang tak baca Quran tu. Punca apa dia? Punca kita nak jaga makhluk lebih daripada jaga Khalik. Silap besar dalam hidup. Dalam hidup kita ni, Allah dulu keutamaan, Allah jadi keutamaan. Lepas tu barulah kita datang pada makhluk. Datang yang kedua, yang ketiga, yang keempat ni baru sampai pada makhluk. Sebab tu disebut Abu Darda sebut, aku cinta pada kematian kerana di sebalik kematian itu kerana rindu untuk berjumpa dengan Allah. Kemudian aku cinta pada penyakit kerana ia merupakan kafarah atas kesalahan aku. Kalau diberi peluang di antara sakit dan sihat, mana nak? Kita jawab nak sihat. Tapi Abu Darda kata, aku nak sakit. Bila sakit, maksudnya kalau dapat sakit, Allah sedang kafarah dosaku. Aku cinta pada kehidupan yang susah. Dia sebut demikian. Aku cinta pada kehidupan yang susah kerana dia dapat membuat akan aku bersikap rendah diri terhadap Allah Ta'ala dalam sepanjang perjalanan hidup aku ini. Bila susah, senang sebut nama Allah. Bila senang, susah sebut nama Allah. Bila susah tu sakit kan, bila sakit je nama Allah tu panjang dia sebut Allah gitu. Panjang je. Tapi kita sihat kan, bila kita sihat
kita ni senang. Ada nak sebut nama Allah? Jarang kita nak sebut nama Allah. Tapi bila sakit tu, yang kita susah tadi, nama Allah dia berulang-ulang di bibir kita. Ni pada dia demikian. Berbaik sangka dan takut pada Allah ni tersambung pada akan datang nanti. Bila dekat nak meninggal dunia, benda apa yang kena buat? Ni salah satunya berbaik sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tajuk yang kita akan bincang pada minggu yang akan datang nantilah insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Apakah tanda-tanda amalan kita diterima di sisi Allah? Taubat kita diterima di sisi Allah. Di antara tanda-tandanya kita rasa nikmat dalam kita taat pada perintah Allah. Tanda taubat kita diterima di sisi Allah. Nikmat ni maksudnya apa? Dia rasa manis. Dipanggil halawatul iman. Di antara tanda-tanda, kalau orang tanya kita apa tanda-tanda Ustaz taubat kita diterima di sisi Allah, yang pertama ni ialah kita rasa manis dalam kita mentaati perintah Allah. Jadi rasa seronok, enjoy, kita rasa suka dalam hidup kita bila kita mentaati perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semakin digemari untuk didekati oleh orang yang saleh. Orang saleh ni dia suka dengan orang yang Allah gerakkan hati orang saleh ni bersama dengan kita. Sama ada kita dengan orang saleh tu ataupun orang saleh tu dekat dengan diri kita. Ini tanda taubat diterima di sisi Allah. Yang ketiga, pada diri kitanya, kita semakin dalam hidup kita ni, antara tanda yang besar, semakin lazat, semakin rasa khusyuk dalam setiap amalan yang kita buat. Dia jadi khusyuk. Tadi lazat tu dia lepas pada buat amal ibadah pun rasa lazat, enjoy dan sebagainya. Tapi yang ketiga ni, waktu mana kita buat amal tu, kita jadi rasa dalam keadaan yang kita ni rasa alhamdulillah aku dapat nikmat khusyuk, dapat nikmat ikhlas, dapat nikmat yang ni dalam buat amal ibadah. Kita sendiri dia panggil itu tanda taubat kita diterima di sisi Allah. Dan yang lebih besar lagi, tanda taubat kita diterima di sisi Allah bila kita dapat husnul khatimah. Taubat diterima di sisi Allah bila kita dapat husnul khatimah. Itu tanda taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila penghujung hidup kita ni, sama ada kita sedang berbuat amal saleh, penghujung hidup kita ni kita dalam keadaan kalimah thayyibah, ataupun penghujung hidup kita ni dekat nak meninggal dunia, orang-orang saleh yang dekat dengan diri kita ni, yang kita sedang dalam suasana yang saleh. Ni panggil husnul khatimah dalam kehidupan kita. Yang kedua tadi apa dia? Apakah nama tu memberi kesan dalam kehidupan? Ya, nama ni mainkan peranan dalam hidup seseorang. Setiap yang kita buat dalam hidup kita ni, letak nama yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, mana-mana nama yang buruk ditukarkan pada nama yang baik. Kalau nama tu tak ada makna, tukar pada ada makna. Kalau nama makna yang buruk, tukar kepada makna yang baik. Pernah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ada seorang lelaki, Rasulullah tanya pada dia, nama kamu apa? Dia jawab Abu Khail, bapa kuda. Bapa kuda. Rasulullah kata la, bukan. Rasulullah kata wa anta Abu Khair. Rasulullah sebut kamu ni bapa kebaikan. Khair yang hujung tu lam ditukar dengan ra. Rasulullah sebut lepas pada ni kamu Abu Khair. Rasulullah sebut demikian. Abu Khair bapa kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Demikianlah nama-nama yang lain. Nama-nama ni membawa kesan dalam hidup peribadi seseorang. Ana sampai hari ni ana nak sebut, ana rasa bangga dengan nama Ahmad Dusuki. Rasa bangga, alhamdulillah. Allah yarham ayah kita dahulu letak nama kita Ahmad Dusuki. Dulu-dulu nak marah juga bila pergi ke sekolah, kawan-kawan ejek, bukan Ahmad Dusuki, Ahmad Suzuki. Kawan-kawan nak marah kita, Allah kenapalah nama macam Jepun je nama kita. Kan nama kita bunyi demikian. Bunyi pula kalau orang Jawa kata dekat dengan nama orang Jawa. Dia panggil demikian. Tapi bila kita belajar, kita jadi rasa bangga. Alhamdulillah. Rupanya ada satu perkampungan dekat Mesir, perkampungan Ad-Dusuk. Ada kitab yang besar yang dikarang oleh ulama Ad-Dusuki dalam mazhab Maliki, walaupun tidak mazhab Syafi'i. Tapi nak sebut orang-orang alim, nama-nama yang hebat, kita jadi rasa bangga. Alhamdulillah aku
Jadi demikian. Sama juga para hadirin sekalian. Bila para hadirin sekalian mula-mula arwah ayah kita letak nama Hamzah, misal contoh. Nama Hamzah. Allah, kawan-kawan panggil Mejah dia panggil. Kawan-kawan kita panggil demikian. Tapi kita waktu kecil-kecil dahulu nak marah nak juga. Tapi bila kita besar ni, kita dengar Hamzah. Ni Asadullah, singa Allah. Ni kita pun rasa bangga. Sahabat, nama sahabat Rasulullah SAW. Di dunia pun dia terkesan, masuk dalam kubur terkesan dengan nama kita. Masuk dalam kubur ni, malaikat panggil, ya panggil nama kita. Nama kita tu menjadi kebanggaan, didengari oleh semua ahli-ahli syurga Allah SWT. Bila panggil nama kita tu, ahli syurga tu bersorak, ya di kalangan kita juga disebut. Dia disebut. Bangun di akhirat nanti, nama kita dipanggil di khalayak ramai dengan nama dan makna dia. Makna dipanggil dengan makna. Kita pun rasa bangga juga. Jadi anak-anak sebutnya pembinaan diri masing-masing ini dengan nama yang baik. Jangan salah letak nama. Jangan letak nama-nama yang tak apa-apa, jangan. Orang kita ni suka nak gabung nama. Kahwin dengan Mahani, suami nama Yahya. Yahya dia gabung nama dengan Mahani. Jadi Yamaha dia panggil dia. Dia pernah dia juga. Di kalangan isteri nama Maznah, suami nama Daud. Dia gabung dua jadi Mazda, tak kena kaya. Ini pernah sebutnya. Nama-nama demikian. Ini ramai juga orang kita ni, dia jadi gabungan nama. Jangan letak nama biar ada makna. Dia kata ada makna juga, nama kereta sah. Nama Mazda, nama kereta, sebut demikian. Jadi tak elok lah letak nama-nama yang ada makna, yang membawa kebaikan dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat Allah SWT. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم
ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم